Lepas 7 game yang panjang, pasukan yang akan pergi ke N5 di Philippines. Kalau kita cerita pasal Homeboyz MLBB ni sebab saya tengok MPL dah start dia asing antara Singapura dengan Malaysia. So saya rasa saya nak kena buat satu team yang memang represent Malaysia yang boleh compete. Tapi nak kena style lah, budak-budak tu nak kena style, nak kena ada vibe sendiri. Saya tak nak nampak macam klise punya e-sports team, klise punya budak-budak main game. Saya nak kalau budak-budak Homeboyz ni, kalau kita nak tahu e-sports punya culture, Homeboyz lah tempat dia. Kalau dulu kita ada Bosku kan, sebelum Bosku ada Sayan. Bosku ni dia memang kena 7 orang je. So bila saya rasa macam benda tu legacy seterusnya, dia orang akan rasa macam duduk di bayang-bayang yang 7 ni. Saya create lah Homeboyz MLBB sebab saya rasa saya kena buka peluang yang baru untuk ramai lagi bakat-bakat baru lah. So untuk Homeboyz sebenarnya saya dah lama dengan Daddy, which is dari Sayan lagi saya dah start bersama dengan Daddy. Cuma kita berbeza team tapi dah kenal. Dan bangsawan Bosku, 5 Bosku. Dan akhir sekali bila Daddy ada kontak saya, "Wah, nak tak kita buat satu team baru?" Dan kat situ lah saya jumpa Apple. Dan masa tu yang paling nampak promising Dark Horse lah, iaitu tim Saiful lah. Dua-dua memang sedang mencari, dia tengah cari bos. Saya pula tengah cari anak-anak buah. Jadi dekat situ lah mungkin terjadinya Homeboyz MLBB. Dan foundation dia, kalau kata teras utama Homeboyz MLBB ni, kena ada saya, Ava dan juga Saiful. Ni 3 kepala ni tak boleh tak ada. Itu teras utama, asas utama untuk Homeboyz MLBB. Sebelum saya masuk season 7, saya tengah Form 5. And then masa saya Form 5 tu, saya duduk asrama. And then masa saya Form 5 tu, saya dah ada team dan saya dah ada Sukma. Masa tu saya main Sukma Terengganu dengan Ava. Sebab tu saya dengan Ava ni rapat. CB tu dah macam adik saya, memang adik. Macam adik kandung lah, bukan adik angkat ke apa. Dan memang kita orang memang sangat rapat. Sebab waktu kita orang bersama tu, untuk berdua tu terlampau banyak. Dulu satu masyarakat, mungkin orang cakap ibu bapa, pihak sekolah, diorang tak nampak e-sport ni adalah satu kejayaan baru lah. Orang cakap generasi Z punya kejayaan lah. Waktu season 7 tu, saya terpaksa talk dengan Mak Cibi, dengan Cikgu Cibi, pernah bergaduh dengan cikgu dia. Dan Cibi pun sebenarnya cerita memang banyak momen yang menghalang untuk Cibi menjadi seorang professional player ni. Tapi Alhamdulillah, apa yang kita orang lalui itu akhirnya sampai tahap sekarang lah Cibi. Aku tarik Izzat untuk join main kat Homeboyz. Dan tu dalam masa sama aku tengah develop lagi Anip, Ipan, Cibi dan satu lagi Bang. Dan Izzat pun boleh main role tu dan aku ajak dia masuk untuk try qualify. Saya, Apple, Izzat, Cibi dengan Anip OG dekat dalam Homeboyz. Kita orang bermula daripada tidur dekat lantai, tidur dekat mana-mana je. Jadi kita orang dah rasa susah macam mana. Selain keluarga betul kau, konsep dia macam tu. Kau ada Cibi ibarat adik aku, Anip semua. Yang tua tu ibarat abang kuah. Kau keluar, mesti kau nak bawa adik kau. Dia macam tu lah. So kau akan bawa macam tu. Walaupun adik kau perangai gajelas kan, bawa. Kalau Cibi marah sekejap ni dia selalu kadang mungkin ni sampai ke exit sebelah lagi. Sampai ke mall aja lagi ni. Nampak je muka jari puan dia tu gini. Muka macam gini. Muka macam Storm kan. Aku pula Apple ya. Dia tengok dia tak boleh marah. Oh okey. Tak boleh marah. Dokumentari ni. Dokumentari orang. So macam tu lah. Kita orang akan saling bahan. Kau macam memang, kau memang tak boleh lari lah.
Maksudnya bila kau dah join tu, kau akan rasa benda ni macam mula kalau macam orang cepat touch ni dah siap dia ni. So lama-lama dia kata macam ni diorang cara diorang. Waktu qualifier tu PKP, Chibi main kat Terengganu dengan saya. Saiful, Lijat, Anip, Sepat main dekat Selangor. Benda pertama, saya call wife saya dulu dan saya call, masa tu pun kita orang contact dengan Daddy, which is Daddy adalah Discord waktu yang sama dan kita orang celebrate secara online. Dan benda pertama, lepas layak tu Chibi peluk saya peluk Chibi. Itulah awkward juga masa tu. Season 7, awal kita orang masuk MPL sebab season tu season yang agak berat untuk Homeboys dan kita orang pun start daripada qualifier dan pada waktu tu kita orang hampir nak terkeluar MPL dan last Red menang lawan dengan Ribbon. Kita orang Red menang lawan Ribbon macam kita orang champion. Kita orang sorak dekat bumbu tu. Wow! Tak keluar MPL. Sebelum tu kan kita orang kan dah match dulu kan. Tunggu ni Red lawan Ribbon kan. Semua, wish, tolong Red menang, tolong Red menang. Ribbon ni, tak apa Ribbon ni noob je. Jangan dah tu. Kalau kita kalah ni, kalau Red kalah, tolong Red janganlah main kalah, Jadi kita orang macam kat situ benda yang kita orang paling pahit lah time tu sebab kita orang pun baru start main, baru start nak rasa MPL takkanlah baru start rasa nak MPL terus terciduk. Kan kita dah ciduk. Betul. Lepas tu memang macam tu memang kita orang memang dah. Tapi yang best ni walaupun kita orang dah nak terkeluar ke apa kita orang still sama-sama, still macam family. Kalau kita orang cuma emosi. Habis dah waktu emosi dah. Family kita orang berlima lah. So itulah benda paling pahit yang kita orang rasa macam susah sikit lah untuk kita orang main. Kalau aku punya pengalaman pahit masa lawan tim Hub. Time tu dia draft. Time tu kita orang macam berpendapat lah kan. Okay, enemy dah pick balik. Enemy pick balik. Lepas tu dia kata, dia cakap pakai T-Grill. Memang screen kita pakai T-Grill memang boleh menang lah. Lepas tu aku cakap tak boleh ni nanti balik Semboru. Tak apa kau pick je, percaya aku. Last pick kena 17-0. First time MPL tak dapat apa-apa. Telur 17-0. Itu kita lakukan ribon. Pahit tu dia. Belakang itu memang pahit. Pahit tu dan kita orang kan pahit dia. Itu bukan pahit tu. Itu macam masam tu. Tak keluar bilik 3 hari. Dia tak semestinya menang game, kita menang segala-galanya, tak. 7-8-9 tu saya nak tengok market macam mana, saya nak baca data macam mana, saya nak tengok engagement tu macam mana. So kita start dengan macam mana saya nak kukuhkan Homeboys ni, kita start dengan fanbase. Sebab tu daripada season 7 sampai season 9 kita tak pernah gagal dalam marketing dan juga kita punya branding. Kepada Crystal, Monster Shocker diaktifkan, dihamparkan juga dengan Real Manipulation, tumpukan dilepaskan, Momo mendapatkan Irfan, situasi yang buruk untuk Homeboys. Mereka ingin mendapatkan kemenangan ini. Toda menyingkirkan pasukan Homeboys 2-0. Sudah mandi! Sudah! Isu yang saya season 9 tu ada kisah di sebalik isu tu dan saya pun memang mengakui yang saya salah, ada illegal coaching apa benda semua tu. Dan saya buat tu ramai orang yang komen ni mesti buat sebab duit apa benda. Tapi sebenarnya tak, sebab kita punya friendship, kita nak tolong kawan, cuma matlamat tidak menghalalkan cara. Dan saya pun salah, saya pun minta maaf. Negatif 8 ni negatif 8 ni saya rasa mungkin salah satu sebab dia bila budak-budak ni rasa macam dunia ni dua orang yang punya. Diorang rasa macam okey, diorang boleh buat apa benda diorang nak buat kan. Diorang rasa macam ni buat je lah kan, benda ni mungkin okey kan. Ada je orang yang buat jahat tapi tak nampak. Tapi benda ni pada saya bagus terjadi sebab dia tunjuk siapa true colour yang sebenar lah. Sebab tu keluar tagline stay true, don't trust anybody tu. Saya nak marah, dah marah.
nak hukum pun dah dihukum. Jadi kita terima dengan redha apa yang ditentukan. Tapi dalam apa yang berlaku, saya selalu percaya yang ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Main negatif 8 tu macam mana? Woi, tu berat lah. Tu memang berat, memang paling berat kamu ke bumi lah. Kalau untuk main, siapa yang main negatif 8 tu, sebab aku pun time tu first lah aku main ROM sebab Izzat dah kena ban, tinggal aku. Kalau kita orang kalah, mungkin kita orang takkan lepas playoff sebab season 8 tu sangatlah susah lah. Negatif 8 tu sangat susah. Ya, kau menang 2-1 kau menang 2-1 pun dekat season ni kau dah rasa happy. Ini ibarat kau menang 2-1 kau tak happy. Kau menang 2-0 pun kau takkan happy. Selagi point tu negatif. Saya berterima kasih, saya bersyukur sebab negatif 8 ni peristiwa orang kata antara perang yang banyak kita belajar something di negatif 8 lah. Allah banyak tolong lah pada saya memang sebab benda tu susah nak describe lah. Macam mana kita boleh mental kita kawal tu. Tak semua pasukan boleh buat benda tu lah pada saya. So Izzat pun dah tak boleh terlibat langsung. Buat benda tu lagi susah. Abang memang tak boleh nampak terus dalam scene on boys. Backstage apa semua dah tak boleh. Kadang-kadang aku pun sendiri akan macam stres macam tu lah. Bagus sih kalau Izzat dekat belakang dia boleh tenangkan player kan. Dalam masa sama hiburkan situasi lah. Kalau perasaan tu memang sedih ada, kecewa ada, bersalah pun ada. Dan waktu tu saya memang di komen netizen dan DM saya hampir 999. Orang tuduh saya, kau rosakkan Homeboyz. Dan benda tu memang sedih. Tapi saya terima kasih juga kat Daddy. Dia tak pernah putus untuk kontak saya. Sepanjang saya race tu, hari-hari dia akan call saya setiap hari. Dia akan tanya dah solat ke, ni mungkin ujian daripada Allah semua. Dan saya pun faham sebab benda tu kan salah saya kan. Pada saya hubungan kami ni bukan kerana Mobile Legends saja. Kan saya dengan dia dah macam adik abang dah. Dia dah more than kawan kan. Saya dengan dia dah kita dah go through banyak benda, kita dah go through banyak peristiwa, banyak masalah, suka duka. Jadi saya tak rasa satu kesilapan tu boleh membunuh 1000 kebaikan yang abah buat lah. Agak sedih, saya tahu pasukan Homeboyz ada banyak peminat. Mereka punya performance sangat-sangat kuat pada bahagian regular season. Bermula dengan negatif 8, berjaya untuk masuk playoff, tapi sampai sini saja perjalanan mereka. Dan dekat situ kita orang memang discuss berdua dan kita rasa macam dah habis waktu untuk kita main-main. Dan dia pun cakap dia memang nak invest, jadi tolonglah buat yang betul-betul. Dan dari situ saya minta untuk player scout. Dan Chibi scout Walot ajak Barbosa, deal kita daripada Saiful dengan saya, which is kita contact daripada Jeb. So semua orang main peranan dalam tim, bukan saya je. Tapi apa yang boleh cakap sebenarnya benda tu datang daripada Daddy, which is dia cakap, "Wah, dah sampai masa untuk kita keluar daripada zone kita cuba benda baru." Aku masuk Homeboyz tu kerana Chibi ajak masuk ke Homeboyz. Aku tiba-tiba awalan tu aku keluar dari RRQ kan, tiba-tiba aku lihat, aku buka IG, tiba-tiba Chibi ngechat. Dia ngajakin mau trial ke Homeboyz enggak. Ya udah, habis tu kan pas sebelum aku masuk Homeboyz, aku di RRQ tu sering scrim sama Homeboyz. Aku ngerasa tim ini tuh punya potensi lah. Dia punya mekanik yang tinggi. Habis tu aku tahu kekurangan tim Homeboyz tu makronya. Habis tu kalau aku mikir kalau aku masuk ke sana mungkin aku bisa bikin mereka improve. Mula-mula masuk kebalikan nih, Be. Kebalik. Kita membantai semuanya. Time itu kita tuh scrim dengan tim-tim M series dan time itu kita bantai 4-0, 3-1. RRQ kita bantai, brand kita bantai, tim Hak yang waktu M series kita bantai, betul-betul kita. Yang aku rasa malah, wah tim ini boleh champion, tim ini boleh champion. Cerita dia boleh dikatakan bermula dekat off season masa
sebelum ke season 11. Di mana kat situ kita orang ada buat try out lah untuk ke season 11. And time tu saya pairing dengan ada satu Roma dan lawan saya time tu adalah Barbosa dan juga Walot. Kita orang try out tu semua. Dalam beberapa try out lah, dalam 3-4 scrim, kat situ saya dah nampak macam ni pairing Indo ni lain macam. Power lah, maksudnya dari segi shot call diorang, mechanic skill. Diorang dua tu memang serasi lah untuk Homeboys time tu. Lepas tu saya ada macam borak dengan Abah. Saya cakap saya nak jadi manager untuk Homeboys. Of course lah susah kan, sebab sebenarnya saya cakap saya ada credibility untuk jadi manager tu tak adalah sangat. Saya cuba beranilah nak buat benda tu. Pada mulanya susah mungkin dari bahagian paperwork tu. Saya pakaikan Ava sebagai rujukan macam tu. Apa yang menjadi jawapan dia kita masih belum pasti. Best of 3 ini adalah menjadi satu perkara yang cukup terbaik. Ya, emosi. Sekali lagi untuk penonton-penonton di rumah, sedekahkan Al-Fatihah kepada Ayahanda Syafat yang baru saja meninggalkan kita, dan semoga rohnya dicuri rahmat. InsyaAllah. Time tu memang hari biasa, kita orang akan trading petang tu macam biasa. So saya dekat rumah gamers yang sebelum ni, dekat blok A. Jadi saya bangun lah, saya pelik kan. Saya jenis orang yang tak boleh bangun pagi. Kalau paling-paling pun memang pukul 12 lah bangun pagi kan. Jadi macam bila orang call memang saya tak sedar. Saya pelik lah, tiba-tiba saya tersedar kan pukul 10, pukul berapa? 10 kan? 9 lebih tu kan. Saya tengok kan, abang saya nama Muhammad, bawah hijab. Abang saya nama 4 kan. Call Muhammad, asal banyak ni call. Saya pelik, apa dia ni? Tiba tengah call kan, angkat dah, angkat. Tiba-tiba kakak saya cakap, apa tu yang arwah ayah dah tak ada sebab insiden. Macam, aku baru bangun tu. Asal tiba tak ada pula kan. Macam tak logik, padahal semalam okey. Tak ada berita apa-apa, jadi macam agak sedikit macam shock lah. Jadi waktu tu. Lepas tu bila dengar macam tu, saya macam bangun. Daripada tidur, bangun, baring tu, bangun. Duduk kan, lepas tu tiba ada tersedar. Saya tanya, Epan, asal? Saya dengan bongok je, dengan mamai. Saya cakap, Pan Hanif, arwah ayah aku tak ada tu. Saya tu macam tak perasan sebab tengah mamai kan, macam tak logik lah benda tu kan. Bangun pagi tengah mamai, tiba-tiba dengar berita macam tu, jadi macam shock lah. Lepas tu saya dah fikir-fikir apa semua. Saya terus kontak dengan Apple. Apple pun datang ambil saya apa semua. Pergilah balik Meru dan kita orang tak sempat pun tengok jenazah arwah ayah time dekat tempat kejadian. Jadi kita orang terus shoot dekat hospital Tengku Abang Rahman. So kita orang semua kat situ tunggu dekat apa? Forensik untuk bedah siasat apa semua, nak pastikan kematian apa semua. Daddy pun datang, Daddy, Ava, Cibi, Anip semua datang nak melawat kita orang semua, nak tengok kita orang okey ke tak. So pada awalnya memang sedih lah, agak sedikit sedih sebab tak tahu lah, dia macam secara tiba-tiba. Sebab ngejut. Dia ada je kontak dekat grup WhatsApp pasal Selasa tu. So dia bila tiba-tiba tu kan kita macam macam tu terus kejut lah. Sebab dia salah seorang yang macam mana kan? Dia macam dia akan support anak-anaknya tau. Even menang kalah dia akan tengok, kalau kalah dia akan bahan juga. Macam tu lah. So dia kalau menang dia suka, kalau kalah dia akan bahan lah. Arwah ayah saya dia memang macam kaki bahan sikit lah. Kalau aku tahu dulu lah. Sebab aku kerja, time tu aku dekat KL. Aku tengah kerja office petang. Sekejap aku tadi. Petang tu macam aku dah plan lah. Aku nak balik buka puasa dengan bapak aku lah tentu. Sebab aku duduk cyber tau. Aku duduk cyber. Dan selalunya memang aku akan singgah di rumah mak aku ni time aku kerja office lah. Sebab aku nak sekali dah keluar kan, senang lah. So tak adalah macam aku kena pulang alik kan daripada cyber. Selalu kalau cuti baru aku daripada cyber. Hari tu memang aku dah cakap aku nak buka puasa dekat rumah kan. Tapi aku nak buat surprise lah.
Tapi pagi tu aku yang kena kuat tu. Kau jangan nak cuba tu. Aku dah. Okay, sorry, kita dah memang gurau cek. So, terkejut lah. Aku memang terkejut. So, aku tak expect lah benda tu. Kalau tak tahu lah nak cakap macam mana Aku macam dulu ada satu cerita tau. Macam masa aku dah jandam tu, bapak aku ni pernah tangan dia masuk dalam mesin tau. Mesin buat Mozart ni Juben tau. Time tu aku dah jandam, mungkin aku seorang je ingat cerita ni. Arwah nenek aku cakap, bapak aku dah tak ada tangan. Kat hospital, aku pun macam pelik bapak aku tak ada tangan dan masa tangan masuk mesin. Dan aku pergi, rupanya tangan bapak aku ada. Cuma tangan dia cacat lah. Dia rosak sininya rosak. Apa yang diberitahu arwah nenek aku, tangannya hilang. Macam tu. So balik tu aku macam, ni mungkin salah cerita ni. Tak apa lah, aku balik dulu. Aku memang dah tak boleh fikir lah time tu. Balik tanya pen kat mana aku ambil kau semua. Macam tu. Ada sedih tu ada. Hari tu sedih. Tapi dalam keadaan mengejut tau. Bukanlah aku nak cakap yang lain, yang tak ada, yang arwah bapaknya tu pergi tu, dia orang pun mestilah sedih kan. At least kita orang terkejut macam tu. Mungkin ada juga yang rasa benda ni. So benda tu tak boleh nak digambarkan terkejut ni macam mana. Macam kau lost tiba-tiba macam tu. Bila dia meninggal, waktu tu macam terkejut sebab kiranya saya dengan dia macam mana? Apa? Santai. Sekejap. Ambil waktu dulu, tenang. Kiranya saya kan dah lama dengan diorang. Kiranya dekat 5 tahun. Lepas tu tiba-tiba dapat tahu berita tu, saya sedih lah. Sebab ayah dia baik tau. Ayah dia kalau macam saya tak solat, kena marah semua. Kalau main macam contoh, susah nak cik tak ayah yang support anak-anak dia main game. Kalau macam contoh kita orang kalah kan, kita orang kalau main MPL tak suka kalah tau. Sebab nanti bila balik rumah dia, lepas tu nanti kena bising ayah dia tau. Tapi benda tu seronok. Jadi tisu tak? Aduh, aku tak nangis tau. Tapi isu ni tau, susah tau nak nangis. Lepas tu waktu yang dia pergi tu memang terkejut Lagi-lagi waktu tu kita orang memang nak champion semua. Lepas tu bapak dia cakap memang dia nak tengok anak-anak dia champion. Lepas tu lagi sedih waktu tu. Habis season sebelah kita nombor 3. Jadi saya rasa waktu tu saya tak dapat capai hasrat apa yang dia nak waktu tu. Kalau daripada aku ada season 11 tu kan, Ipan main kan. Dan orang cakap, orang salahkan Eddie kan, cakap apa, Ipan main kenapa tak ada sah apa semua kan. Sebenarnya diorang tak faham kan kenapa kita main, betul tak? Kita main tu untuk kita banggakan. Macam tu Aku macam mana at least walaupun dia tak nampak kan, orang sekeliling kita nampak. So aku cakap Pan, time tu aku cakap Pan, main kita main Pan pun cakap okey aku main. Kita orang tak ada macam nak macam mana bayangkan Rabu arwah ayah aku meninggal, Sabtu Ahad tu kita ada match, kita main tak kisah pun kan. Kita main yang penting
ingat dengan harapan season tu kita champion lah. Tapi tak lepas lah. Tak rezeki macam mana. Tapi di season kita orang main sebab tu lah. Dan aku ada satu macam, sebab apa kalau orang cerita pasal arwah ayah aku kan, aku jadi tempat terasa lah. Sebab dia rapat dengan ayah. Dia paling rapat lah. Dalam 5, first dia, second abang yang sulung. So lepas tu saya, lepas tu Ipan, lepas tu yang bosu. So dia macam rapat lah. So macam arwah ayah apa-apa cari dia dulu kan. Dan ada satu mesej lah kan. Aku dapat gaji lah. Gaji cakap, jom lah buka puasa luar. Aku cakap, time tu sebelum dia arwah ada mesejnya lagi yang aku tak delete pun. Dia cakap, tak nak makan luar. Dia cakap, tak sedap. Dia kata, aku makan kat rumah. Ibu dah pasal banyak dia. Tapi aku kerja macam tu lah. So aku cakap, tak apa, next time. Dan next time tu hari Rabu tu lah. Tu benda yang aku paling menyesal lah sekarang. Sebab time tu kau dah janji hari Selasa kan, sepatutnya kau balik kan. Tapi kau ada busy, so dia memang aku nak kerja office. Lepas tu aku cakap tak sempat kan, nak training jap. Dan hari Rabu tu ala-ala aku cakap boleh lah, aku tak pergi kan. So sekarang ni kalau macam mak aku cakap dia jumpa apa aku balik lah, benda tu yang aku boleh menyesal lah. Tapi nak buat macam mana. Momen yang boleh ulang balik, momen ni lah, season 11 lah. Bagi kita orang yakin kita orang boleh buat lebih pada tu lah. Season 11 lah. Season 11 tu kita orang macam tak terima lah sebab kita orang boleh buat lebih pada itu. Macam tu. Season 11 lah. Kita kena enjoy journey kita. Macam mana pun jadi, apa pun keputusan, kita kena enjoy journey kita. Kita kena faham yang Allah tahu apa yang perlu untuk hamba dia lah. Sebab let's say kita menang season 11. Katakan kita menang season 11, kita champion season 11. And then kita tak perform. Lepas tu kita tak nampak kita punya loophole kat mana, kita tak nampak kita apa yang kita kena ubah. Kita tak nampak dekat mana kita punya cancer dalam pasukan ataupun apa yang kita nak kena tukar di pasukan. So dia tak akan jadi impact atau fenomena macam season 12 ni. So pada saya setiap apa yang berlaku tu, itu journey yang baik untuk Homeboyz. Season 11, laju season 12. So aku lihat tim ini tu dia tu lebih kurang ke goal line sama tank. Pas itu ada masalah pasti season 11. So aku gak mau kan ada masalah terulang lagi. So season 12 aku chat Liza, dia mau masuk ke Homeboyz apa enggak. Ternyata dia mau. Habis itu dia masuk zone yang buat jadi masalah kita tuh udah ke clear jadinya. Homeboyz memang sangat membantu dari segi nak boost kita punya energy, moral, mental. Sebab kalau you guys tengok mic check contohnya, semua player akan tengok diorang nyanyi. Diorang rasa benda ni dia punya semangat yang boleh meruntuhkan semangat lawan. Sebab even lawan pun dia akan nyanyi benda yang itu dia nyanyi untuk Homeboyz. Lawan pun akan nyanyi untuk Homeboyz juga. Sebab Flameboyz ni punya aura. So ada satu game menentang RSG kalau tak silap saya dekat playoff hari Khamis. Flameboyz datang lambat, game 1 dia tak datang. Dia lambat datang. Saya tengah dengar mic check and diorang tanya, mana Flameboyz tak datang ke? Kan? Aduh, macam mana ni kita? Diorang cari budak-budak Flameboyz ni. Jadi pada saya semangat Flameboyz tu dia punya kudrat, dia punya tenaga, pengorbanan sangat-sangat besar lah untuk Homeboyz. Kejayaan Homeboyz tu antara kejayaan dia Flameboyz juga lah. Dan pas waktu trial, saya masih ragu tuh. Saya mau lanjut trial di Alter Ego atau saya mau pengen coba sesuatu tantangan baru di Homeboyz seperti itu. Dengan gambaran kalau di Alter Ego saya seperti takutnya terjadi seperti season sebelumnya. Makanya saya bilang, ya udah, saya bilang ke manajer saya
mungkin saya udah nggak mau lanjut ke Alter Ego buat trial, mungkin saya pengen coba ke Homeboys seperti itu. Saya ngomong ke manajer saya dan kata manajer saya, oke, saya hargain keputusannya, kayak gitu. Ditambah sekalian ya udah cari pengalaman seperti itu dibilang. Jadi dengan berjalannya waktu yang saya juga bilang ke Warlord saya bisa diizinin juga saya kayak gitu. Tapi di satu sisi Alter Ego juga nggak mau kalau jangan dibeli atau di buyout. Melainkan dari pihak Alter Ego-nya maunya semua jiloan seperti itu. Jadi ya sebagai saya pribadi ya saya bersyukur juga sih karena bisa dilepas ke sini juga. Dapat pengalaman dan saya juga dari dulu pengen banget kan sampai ke M Series seperti itu. Dan mungkinan menurut saya ya saya juga sering sebelumnya scrim sama Homeboys dari udah lama-lama juga dan saya juga ngerasa tim ini ada potensinya juga dan nggak jauh lebih lah dengan permainan seperti Alter Ego. Dan saya rasa ya saya bisa lah seperti itu. So lepas SEA Games tu balik je daripada Cambodia terus pergi ke airport. Waktu tu Daddy dah terus datang dah dengan Abah. Daddy dengan Abah datang jumpa saya. Dia kata dia nak saya masuk Homeboys untuk next season 12 ni. Waktu tu saya macam nak tak nak sebab entahlah, sebab saya rasa macam harga dengan harga yang mahal ni, macam saya takut saya tak dapat nak bagi expectation yang tinggi lah. Macam rugi je kalau beli zone mahal and then sama je. Sebab waktu zaman saya macam orang kata saya tak relevan. Semua orang tengah kecam saya macam tak berbaloi untuk beli zone sebab saya dekat Geek Fam gagal, dekat Yudu Red Giant, dekat SMG semua saya fail lah. So macam keputusan yang Daddy buat untuk beli saya waktu tu saya tak setuju sebab saya sendiri macam down macam orang tak trust saya macam mana, buat apa saya nak masuk kan. Tapi Daddy lain sebab Daddy rasa macam dia nampak macam ada potential semua tu, dia berani lah untuk ambil risiko. Saya rasa mula dia nak bersama Homeboys ketika Sukansi. Selection Sukansi tu dia tak ada team, so dia tanya Homeboys. Homeboys nak juga hantar sebab kita rasa Chibi tu ada potensi and kita secure good point. Cuma yang terpilih ialah Zon dengan Chibi lah. Nah, masa tu. So start tu kita nampak yang Zon boleh control the whole team sebenarnya. Dia boleh tenangkan team. Sebab masalah Homeboys dulu kita susah nak tutup game. Early game memang gigit habisnya. Kan? Mana-mana team pun kalau boleh surrender, diorang surrender. Jumpa Homeboys. Jumpa Homeboys kalau boleh surrender. Tapi nak tutup game mesti masalah. Sebab apa? Sebab kadang baru bosan tak ngam dengan Anip, kadang call daripada Ipan tak okey. So bila adanya Zon ni, kita rasa dia lebih matang dalam buat keputusan. Season 12, Daddy buat keputusan untuk membeli saya keluar daripada Geek Fam. Dan itu adalah pencapaian terbaik saya sepanjang 3 tahun saya bermain. Bukan saya tak pernah champion, saya pernah champion tapi dah lama. 3 tahun lepas saya champion. Jadi saya try daripada season 4 tu, start season 4 saya try sampai season 12, rupanya boleh lagi champion bersama dengan Homeboys. Aku pernah tengok Chibi ni main daripada dulu. Dan aku tahu Chibi ni jungler yang macam mana, maksudnya gameplay ataupun habit dia macam mana. Tapi aku lebih kenal dia waktu aku dekat Sukansi lah. Maksudnya dia taklah perangai dia dekat Sukansi tu taklah macam dekat Homeboys ni. Homeboys ni lagi pelik. Dekat Sukansi tu mungkin dia jaga sikit lah. Tapi aku boleh nampak yang macam mana dia put in his effort lah untuk buat something. Maksudnya dari dulu aku cakap pasal Chibi ni adalah orang tak kenal dia ataupun dia tak terlalu menjelas sebab dia hanya menutup kesilapan orang lain lah. Jadi bila aku nampak dia ada potential ataupun dia punya habit yang macam tu, aku rasa aku boleh buat something dengan tim ni. Macam tu. Tapi bukan bermaksud aku yang buat tim ni ke apa, tak. Tim ni ada base dia sendiri, ada persekitaran dia sendiri yang memang diorang secara natural diorang ada. Without ada aku sekalipun. Aku cuma touch up sikit lah, which aku rasa aku ada something yang boleh mengisi kekosongan diorang. Kalau bagi saya, waktu yang mula-mula saya tak dapat tu, saya sangat down. Lepas tu sampai ada satu masa saya nak keluar tim. Saya pergi jumpa Ava, cakap dengan Ava lepas tu nak keluar tim. Lepas tu Ava cakap
cari kandidat. Saya ingat abang nak pujuk saya, rupanya abang suruh cari kandidat. Tak, sampai sekarang tak jumpa. Sampai sekarang tak jumpa. Sabar, jelaskan dulu kenapa maksud Afa tuh cari kandidat. Cari kandidat tu Sabar, kau belum bisa jelaskan. Oke. Jadi time Anik nak keluar tuh, Afa tuh cakap macam nih. Oke, kalau kau nak keluar, kau cari satu kandidat. Kalau ada yang dia sama macam kau, kotak di atas kau, boleh kita ambil orang tuh. Kau boleh keluar, kau boleh diganti. Terus tuh Afa jelaskan lah. Sekarang Goldline Malaysia itu top 3-nya tuh Ciku, Sasa, Anip. Terus harus cari yang betul-betul di atas Anip atau sama macam Anip. Cari sampai dapat. Karena Afa tahu nggak ada Goldline bagus lain selain Anip. Jadi Afa tanah Anip keluar dengan cara Anip harus cari kandidat itu. Nah, jadi Afa pintar lah. Apa pintar deh, Pak? Dia guna uji. Permainan uji tau. Mula-mula pasti ini kan, down kan. Apalagi time itu aku rasa perjalanan aku macam oke. Season 11 kita 3, aku rasa itu kayak masih oke lah. Aku masih bisa dapat kesempatan lagi di season 12. Akhirnya aku memutuskan untuk lanjut. Tapi sebelum MPL start tuh Paps sama Bang Saiful tuh udah cakap kalau aku dengan Anip tak main. Down, pasti down pertama. Tapi makin lama macam aku tengok, oh orang scrim masih oke lah. Masih aku nampak macam ada progres. Lepas itu aku tengok mereka punya apa ya, di MPL tuh tren positif. Mereka menang, mereka win streak. Mereka lepas kalah pun di week 2, mereka macam boleh bounce back lagi, masih punya tren positif. Jadi aku berpikir, aku dengan Anip kita borak lah kayak memang bukan rezeki kita nih. Jadi kita tengok, kita support aja. Jadi aku ada sedikit cerita. Jadi kan aku selalu percaya kalau tim tuh ada sub. Lepas tuh subnya itu, dia tuh sub tuh sakit hati dan dia rasa aku yang main ini dah. Dia tuh punya hal yang buruk gitu. Itu akan membebankan tim itu. Macam doa-doa buruk kah? Jadi setiap aku jadi sub, aku selalu doakan, ya Allah, lancarkan bagi tim aku menang. Aku selalu doa macam tuh karena nggak tahu ya apa ya. Karena aku rasa doa-doa buruk itu juga macam orang-orang yang sakit hati itu macam memberatkan mereka gitu. Jadi ya itulah, paling beratnya itu doang. Jadi aku udah juara champion 2 kali sebagai sub. Lagi 2 yang untuk membereskan. Ada yang telah dikorbankan. Barbosa, Bukit menerima nasib yang sama. Dan sekarang FPST mengejutkan, mengecewakan pasukan Homeboyz dengan kemenangan 2 berbalas 1. Semua barisan kejurulatihan Star Syndrome. Anca dengan Star Syndrome-nya, Apple dengan Star Syndrome-nya. Pasal apa kita baru menang Kohai kan? So Anca pula baru masuk Paps pula nak buktikan dekat SEA Games dia baru habis. So masing-masing dengan dia punya gameplay masing-masing. Sebenarnya menang RSG dan juga Lunatic tu satu menang yang saya tak gembira pun. Sebab kita tak ada pattern Homeboyz yang sebenar. Dulu season 11 Homeboyz kalau main 8 minit dah Homeboyz dah. Orang dah tahu ni Homeboyz. Ni game Homeboyz ni confirm menang. Season 12 start tak ada, benda tu tak ada. Sampailah mid-tech move tu terjadi. Sebab saya fikir kenapa tim aku ni boleh kalah. Setan tu lah. Jadi tu yang buatkan saya rasa macam panggil semua. Soalnya week 2 tu bukan wake up call bagi aku seorang. Bagi aku semua sampai manajemen semua kena tampar lah. Korang nak champion tak? Ini momennya. Korang nak pergi Filipina tak? Ini momennya. Aku tak pernah bekerja dengan orang. Aku selalu buat seorang semua. Jadi bila ada orang lain, aku kalau boleh macam tak nak membebankan orang tu dengan something yang aku suruh dia buat. Aku ego. Especially aku ya. Aku ego. Time tu aku sempat nak pegang draft juga sebab aku tengok kadang asal Paps draft macam ni, asal Apple draft macam ni. Pas tu bagi rotation, asal rotation macam ni. Kalau kau pakai rotation Indo ni dah auto win, macam tu lah. Jadi perangai aku yang tak selesa dengan dia orang
ego. Masa tu saya cakap player ni yang bagusnya player dan juga saya punya coaching staff ni, diorang saling backup each other. Oh tak Daddy, sebenarnya kita orang semua yang salah. Engkau siapa salah? Kita orang semua yang salah. Takkan saya nak lempang semua. Saya cakap dia okey macam ni, kau cari satu department yang salah, aku nak lempang kejap lagi. So diorang tak nak kena lempang. Department player, department coach, Ava memang lepas lah sebab dia dengan saya kan, saya tahu apa dia buat, kerja apa semua. So coach dengan player je tinggal 1v1. Jadi diorang decide coach lah ambil tanggungjawab tu sebab diorang sebenarnya tidak synchronize. Yang saya cakap dengan dia, kalau kau tak bawa solution dekat week 3, tiga-tiga berambus sebab korang 3 orang ni boleh kalah dengan seorang Fauzan yang tu kan, dia punya coach NC. Korang 3 kepala aku bayar, kau boleh kalah dengan seorang Fauzan ni macam mana? Bagi aku jawapan. So diorang rasa macam sebenarnya diorang tak synchronize. Ini Ava datang dengan satu solution which aku buat forte aku, Apple buat dia punya forte dia, dan Anca buat kerja yang sepatutnya dia buat lah, which is dia handle data, analyst, opponent dan sebagainya. Apple akan buat job desk dia dan aku akan buat job desk aku lah, termasuk dengan drafting juga dan sebagainya. Kalau orang tanya aku lah kan, apa yang aku rasa macam rasa okey kat sini, which waktu aku dapat trust daripada player. Saya cakap dengan dia, kalau tak jadi minggu ketiga, tiga-tiga aku tak nak tengok muka bukan bos, aku akan ambil coach lain. So player pula takut kalau saya ambil coach lain sebab coach ni dah terbaik. Jadi player pun decide untuk bantu coach, bagi input, buat sama-sama pattern. So sebenarnya my tech move tu membuatkan diorang betul-betul unite lah. Bila player dah bagi aku macam tu, coach pun dah bagi, so coaching staff pun dah bagi aku, buat je lah apa yang kau nak buat. So aku rasa dari situ aku dapat trust diorang dan aku boleh deliver lah. Cuma bukan bermaksud aku boleh buat benda tu 100%. Dan diorang touch up sikit-sikit lah, which memang aku perlukan touch up pun. So kat situlah aku rasa yang bestnya, sebab untuk jadi champion ni memang kena ada trust dulu antara each other. Yang Saiful tu dia boleh cover early game, Paps boleh cover late game. Nah, so daripada situ memang bagi aku ni perfect match buat Homeboys. Kita saling melengkapi dan boom, champion. Luar telah dijatuhkan, Aidil telah ditumbangkan, Chibi menjalankan beki, Yura terpaksa dijatuhkan juga, tapi Crystal terus diambil oleh pasukan Homeboys dengan mendapatkan mata kemenangan yang kedua. 2 berbalas kosong, pasukan Homeboys berjaya untuk menghalang gerakan daripada Team Hawk selepas Team Hawk menghalang pemain ini atau pasukan Homeboys untuk pergi ke upper bracket. Mereka telah pun berjaya singkirkan pasukan Team Hawk. Tempat nyawa dia begitu rendah, tapi Raisa akan ditumbangkan tepat membawa Homeboys. Tumpukan berbisa itu menghancurkan Crystal. Di saat kita sangkakan kesilapan daripada Homeboys, tetapi sempat menunjukkan kekuatan dan Homeboys akan marah ke upper bracket final. Satu, 2 dah tumbang, tinggal 1 lagi. Dan waktu ini Selangor Rejaya dijatuhkan. Homeboys mengejarkan Dewan Sri Putra, menyelamatkan harapan para peminat, berjaya untuk melangkah ke pentas dunia, berjaya untuk menjadi the first grand finalist bagi musim yang ke-12. Tahniah kita ucapkan dengan kemenangan mutlak 3 berbalas kosong. Misi meneruskan legenda masih akan diteruskan. Homeboys! Sebenarnya mula-mula season nak start, tak ada siapa pun percaya Pap. Tak ada siapa pun percaya budak TikTok nama antagonis, tak ada orang yang percaya dia. Alright, ada orang cakap, Daddy kenapa Kroni masih simpan Saipul, masih simpan Ipan, Anep, Chibi. Sebab saya percaya diorang anak-anak saya. Ini adalah perlawanan terakhir untuk musim kali ini.
Ini adalah perlawanan di mana kita menentukan siapa menjadi juara, siapa yang akan wakil Malaysia pergi ke M5 Philippines. Ini adalah perlawanan Grand Finals MPL Malaysia musim ke-12. Dan pas itu aku mikir, ini kalau minion yang nggak masuk ke dalam tower, mereka tuh nggak bisa push rank. So aku mikir, ulti siapa yang bisa keluarin minion dalam tower tuh. So pas itu tuh tiba-tiba ada Fedrin sama Paku itu. Aku tuh mau ambil ulti Paku itu, tapi Fedrinnya tuh kayak nyatu banget sama Paku itunya. Jadi untung pas itu Fedrin itu mati. Habis itu kalau pas Fedrin mati tuh ambil Paku itu, ulti Paku itu tuh jadi gampang. Habis dapat ulti Paku itu baru itu. Crystal akan dimusnahkan dan SMG still memberikan dengan fire 3/3. It's not over until this is so. Waktu saya rasa nervous juga sebab sampai game ke-7 sebab ingat menang dah 4-1 4-0 waktu itu. Betul-betul takut. Aku macam nervous lebih daripada main. Betul. Ya kan? Macam kok boleh macam ni gitu. Rasa nervous ni datang secara tiba-tiba tau. Walaupun dia macam kita main tapi nervous lagi lebih daripada main macam tu. Lepas habis game, kalau perasan aku tak ada, aku jarang save dengan player, aku akan terus keluar. Sebab aku nak fikir draft untuk next game dan aku nak cari apa masalah yang kita kena cater. Gameplay, opponent semua. Dan last game tu aku dah cakap, okey, kita macam ni, kita macam ni, kita macam ni. Dan kredit kepada orang ni lah. Dan sebenarnya waktu tu Ipan, sebenarnya bila aku dah bagi something solution tu, solution aku tak berapa sama dengan solution dia. Tapi tiba-tiba dia cakap, apa kata kita pick je something, si satu hero ni ke atas. Dia cakap macam tu, kita pick je Martis ni ke atas. Mampuslah dia ambil 1-1 ke apa, macam tu lah. Sebab kita orang tahu dia user 1-1 dan risky move lah untuk pick Martis kalau 1-1 open time tu. So kita orang gamble. Dan benda tu risk sebenarnya. Sebab tu yang kita orang elakkan untuk buat daripada awal game. Dan kita orang rasa diorang pun dah fikir benda tu. Tapi sebab tu pun dah game yang ke-7, semua akan mental exhaust lah. Semua akan penat lah. Otak semua, mental semua dah barai. Player, coach semua akan lalui benda yang sama. So memang time tu aku ambil idea Ipan ni. Tapi aku olah sikit lah daripada susunan draft dia. Tapi aku still ambil idea dia. Dan waktu tu Ipan memang cakap yang dia percaya yang tim dia boleh buat kalau dia dapat hero ni. Memang kat situ dah nothing tulus lah. Maksudnya kita tinggal percaya each other je. So walaupun lah katakanlah dia pick hero counter sekalipun, kita tahu kita ada gameplay nak lawan counter dia macam tu. So itulah apa sebenarnya yang jadi waktu grand final tu. Tahu tak kenapa EVOS Fam Indonesia tu selalu bahas-bahas sejarah. Kita juara M1, kita juara ISF. Mereka selalu bahas-bahas walaupun itu udah lama. Karena sejarah itu susah untuk diciptakan. Jadi baguslah mereka kenang-kenang itu. Mereka cakap macam itu baguslah karena memang sejarah susah untuk diciptakan gitu. Jadi aku cakap sekarang waktunya kita buat sejarah Homeboys. First, perasaan saya macam tak sangka lah sebab rasa macam dah takkan boleh nak merasa champion tu sebab dah lama kan. Last season 3 tu 2019, sekarang 2023. Rasa macam mustahil lah macam boleh champion lagi. Tapi walaupun perasaan tu ada, dia macam bercampur. Rasa gembira dengan perasaan rasa macam deserve ke tak macam tu. Sebab rasa macam dah tak deserve kan untuk jadi champion buat kali kedua. Rasa macam mustahil. Tapi bila menang tu lega. Tapi dalam masa yang sama macam betul ke aku champion macam tu. Sebab dah lama sangat tak merasa champion tu. Last rasa season 3 macam tu. Sebab asyik kalah je kan.
Jelas perasaan buat champion ya. Kita season ini saya benar-benar bahagia, benar happy. Ditambah banyak kan dari awal saya masuk sini beberapa orang yang bilang kenapa sih Amir Faisal dengan keadaannya seperti itu, dan saya rasa ya saya deserve buat berada di sini dan saya bakal buktiin kalau saya itu layak buat berada di sini. Seperti itu. Dan kalau buat yang lain-lain juga ya saya nggak bisa buat ngomong banyak. Mereka ya yang saya pengen kasih ya saya pengen buktiin kalau saya deserve di sini. Yang seterusnya bila kita champion, kita tak rasa pun kita champion. Sebab Ava dia merajukkan saya. Sebenarnya momen tu momen yang paling dinanti-nantikan lah. Cuma saya faham saya dalam ekosistem dan saya pun sentiasa kontak dengan Muntur dan Muntur pun sentiasa aware saya jangan melebihi batas apa benda. Cuma waktu tu saya tunggu daripada season 7. Kita orang tunggu dari season 7 nak champion tu matlamat semua orang, dah ramai dah masuk Homeboyz, dah keluar dan banyak kita orang lalui. Cuma momen menjulang piala MPL MY season 12 tu adalah momen yang saya sangat nak. Cuma disebabkan saya masih dalam ekosistem, jadi saya tak dapat tahan lagi. Memang saya tak apa, saya nak keluar. Sebab kalau saya duduk kat situ, saya rasa macam saya tak boleh teruskan lah. Perasaan saya dah emosi saya dah tak stabil lah masa tu. Sedih lah, sedih tengok teammate semua. Cuma saya kan tak boleh nak naik sekali ke atas stage kan. Dan saya pun terpaksa terima lah. Dan keluar stadium tu sempat menangis semua. Masa saya keluar tu ramai call saya. Daddy orang pertama call saya. Tapi saya tak. Saya off call. Saya off call dan saya gerak je. Sampai saya sampai office, saya ambil barang saya semua dan saya gerak balik ke kampung terus dengan wife saya. Dia dah sampai tahap saya sebenarnya kan saya ada sampai tahap saya cakap dengan budak-budak ni, okay, kita shut down je Homeboyz ni dah. Abang tak nak comeback, dah kita shut down je. Saya tak suka perpisahan. Tak ada orang di balik kejayaan saya. Sebab yang berjaya ni bukannya Daddyhood saja, dia Homeboyz. Homeboyz ni the whole Homeboyz tu penting. So bila Abah decide untuk menyendiri, dia rasa macam kita tak appreciate dia, player-player semua macam tak suka dia, macam tak hargai dia sebab dia dah berkorban macam-macam. Sebenarnya bukan player ni tak hargai, sebab bila atas pentas ni dia macam-macam perasaan dia. You tak boleh nak fikir satu-satu, nak sebut nama satu-satu, you tak boleh. Benda tu blank. Jadi Abang ni kadang-kadang dia macam perempuan juga kan, mengajuk, mengada-ngada. Dia rasa macam dia nak ada special tempat dekat hati saya lah. Tapi benda tu memang saya cakap dengan dia, bah, kau dengan aku ni bukan macam player dengan aku. Kau dengan aku ni lain. Kita punya tahap potong darah ni dah tahap real ni lah. Torre Homeboyz, Torre ni Daddyhood. Jadi kita dah berjuang macam-macam. Kita dah go through macam-macam. Orang nak tikam dia, orang nak tikam saya, dia defend, saya defend dia. So bila champion ni dia tak ada, dia rasa sedih and saya rasa bersalah. So saya decide untuk biarlah saya pujuk dia. Sebab saya tahu dia ni memang hati keras. Dia pernah tidur tepi jalan sebab merajuk. Apa dia? Pelik-pelik tu dia perangai. Betul, Daddy sampai ke Terengganu. Sebab saya cakap, dulu saya pernah cakap ke Daddy, kalau dah menang, saya nak request satu benda di which is saya nak rehat. Tapi Daddy cakap, rehat tu bukan jalan yang terbaik lah, dia cakap. Sebab daripada season 7 sampai ke season 12, apa yang kita orang kejar, kita orang nak champion lah. Dan kita orang nak buktikan kat semua orang. Cuma bila dah capai, saya nak rehat, tapi Daddy sampai ke Terengganu, dia kejar saya. Dia tak bagi saya rehat lah. Bro, dreams kita, impian kita, semuanya yang telah kita lakukan, journey kita, happy ending, dan sesuai dengan apa yang kita mau. Ini adalah... Time itu aku nangis sebab terharu. Sebab pergi M5 ini bukan cuman impian yang ada di dalam, tapi semua orang, fans, supporter, semua mendukung. So daripada situ aku aku cakap dengan dia orang, finally after long journey kita pergi ke M Series. Lihatlah, Game 1
Putra menjadi saksi air mata kekecewaan daripada musim ke-7. Tapi kali ini musim ke-12 menjadi air mata kegembiraan. 3 tahun penantian, pelaburan, pengorbanan, semuanya dibalas. Saya mungkin lepas M5 lah baru tahu decision saya yang sebenar lah. Saya nak lanjut kat e-sport ataupun tak lah. Lepas M5 lah. Maybe aku akan sambung, aku akan teruskan. Sebab ada something lagi yang aku nak kejar sebenarnya. Sebab aku tak tahulah boleh dapat ataupun tidak. Cuma semua tournament aku dah pernah rasa. Tapi ada satu tournament yang aku tak rasa lagi, which is IESF. Pengennya di mana? Kalau jujur li, kalau pengen berkembang, saya pengen balik ke Indonesia. Karena jauh, menurut saya jauh lebih bisa berkembang. Karena pro skin di sana tuh benar-benar semuanya pengen banget buat improve diri sendiri. Yang menurut saya sendiri ya sebenarnya jujur saya pengen balik ke Indonesia. Cuman satu sisi saya juga tetap pengen di sini. Kalau buat lanjut ke season 13 tuh dia depends tergantung hasil M5. Kalau tim kita mungkin kuat banget kayak bisa top 3 di M5, mungkin aku bakal lanjut lagi season depan. So maybe 30% lanjut, 70% tak lanjut. Kalau personally daripada saya rasa saya nak stop sebab first saya rasa yang penyakit saya tu. Saya ada penyakit yang saya sendiri je rasa benda tu. So saya rasa bila saya ada penyakit tu saya susah nak main Mobile Legends ni, nak teruskan. Tapi dalam masa yang susah ni saya tak tahulah kenapa tiba-tiba saya boleh champion. Sedangkan saya rasa macam disebabkan ada penyakit tu saya tak boleh nak dapat apa-apa yang saya nak. Saya nakkan lagi lah. Lepas tu sebab kedua rasanya sebab family saya lah. Sebab saya bakal dapat anak kan. So rasa macam nak fokus kepada family lah. Rasa macam dah lama kot aku main Mobile Legends ni daripada season 1 hingga season 12. Tapi still keputusan ni kena tengah dibincangkan lagi. Kalau ada selepas M5, Homeboyz akan main lagi. Semua satu suara cakap nak main lagi di season 13 dan kita akan berusaha sampailah salah satu daripada kita orang berhenti bermain macam tu ataupun tak tahu tapi selagi kita ada peluang diberikan daripada pihak Homeboyz, kita akan buat yang terbaik. Apa pun yang terjadi, kalau Homeboyz masih bagi saya peluang, masih bagi saya kesempatan untuk saya main, saya akan main. Sebab kita dah berjanjian nak pergi MSC Arab nak naik unta. So kita akan naik unta kat situ. Kalau ada Walot akan naik unta. Walot jadi lebay. Walot naik unta pakai serban. Plannya kita orang akan terus training. Macam ni apa? Plan macam ni? Plan kita sama. Kalau aku rasa aku sama plan aku dengan Ip. Kita stay Homeboyz. Senang cerita. Enggak, saya stay lah. Stay Homeboyz. Fighting apa? Berjuang. Homeboyz, brother. Sub Homeboyz. Saya suruh Homeboyz. Apa yang saya nak cakap kat Daddy, iaitu saya dah anggap Daddy ni macam abang saya. Di, terima kasih sebab dulu kita pernah janji di hidup semati apa pun jadi dekat Homeboyz ni, kalau tangan kita ditore pun darah kita keluar Homeboyz. Dan aku nak ucap terima kasih sebab selama ni jaga aku, sentiasa tak lupakan aku dan melayan kerana aku yang ada buruknya, ada baiknya. Aku rasa kalau soal lain tak boleh cerita kot. Aku rasa aku boleh ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kau jadi long last Homeboyz ni.
Manis tu, ya qualifier tu satu lah. Lepas tu ada satu momen kelakar yang saya nampak aku. Ada satu kali tu. Kita, kalau tahu momen tahu. Kita bersedih cerita dia. Kita orang time tu tengah ubah patch. MPL, MY tengah ubah patch apa semua. Time tu tournament tau, tengah tournament. Lepas tu kita orang macam, oh, enemy ban Bruno, jangan pick Bruno. Lepas tu diorang ni macam lambat tau. Lepas tu aku cakap, match ni aku buat, aku pick Bruno. Dah kali tu ban tau. Sepatutnya benda tu dia macam kita orang remake tau. Remake, so hero sama nak pilih hero. Lepas tu mula-mula buat 3 kali juga tu kita orang buat. And then last kat dia kata, tak apa sini aku buat. Bukan duk hero jadi. Mes ni Angah buat. Mes ni Angah buat. Dia bukan aku buat, Angah buat. Mes ni Angah buat. Oh, dia marah. Lepas tu dia ambil pun, mes ni Angah buat. Pak, dia tengah Bruno. Weh, Ben. Time tu match SMG lawan aku dah lupa lah. Tapi itu lah momen paling kelakar yang kita orang kembang ada sekarang tu. Yang satu hari tu berapa? 3 jam tadi. Daripada pukul 3 sampai pukul 7. So dia orang akan cakap sini lah. Apa-apa dia nak ganja kau. Sini Angah buat. Benda-benda yang salah lah macam tu. Satu lagi ada perkataan yang percaya Angah, percaya Angah. Percaya. Defeat.